Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Khairun arsalallahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Apa kabar semua, sihat? Alhamdulillah. Yang belakang sana dengar? Boleh dengar ya? Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin hadirat yang datang pada malam ini. Moga-moga kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti yang dijanjikan, tajuk kita pada malam ini iaitu Bersatu Teguh Bercerai Roboh, yang kita akan sama-sama kupaskan bersama dengan panel kita yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Begitu juga dengan panel kita yang seterusnya yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ustaz Wadi Anwar, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, tadi Datuk ada orang suruh tukar tajuk. Dia tak puas hati dengan tajuk malam ni. Saya pun tanya kenapa. Dia kata apa salahnya kita buat tajuk Bersatu Teguh Bercerai Cari Lagi. Itu lain macam tu tuan-tuan dan rahmati Allah. Itu orang Perak kata kamu ni ya Allah. Jadi apa pun tuan-tuan bawa bertenang. Tajuk kita tak berubah. Bersatu Teguh Bercerai. Iya. Kalau yang satu lagi tu kita buat forum yang lain satu lah. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, mari kita dengar mukaddimah ucap tama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Dipersilakan yang bahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Da'i Ahmad yang kita hormati, yang mulia Ustaz Wadi Anwar, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Terima kasih kepada Ustaz Wadi dan tim yang datang untuk menjayakan program mingguan kita setiap hari Rabu. Mini forum diadakan di Dewan ini setiap hari Rabu malam Khamis, insya-Allah. Dan pada malam ni kita mengundang Ustaz Wadi Anwar dan terima kasih pada beliau memenuhi undangan kita. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah. Jadikan panduan agar esok kita tidak kekesalan. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah Dia, minta ampun padanya. Mati bila-bila masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Boleh Ustaz Ahmad? Mantap. Mantap ya. Baik tuan-tuan. Saya nak nyanyi yang malam ni tuan. Yang lain-lain kita bagi Ustaz Wadi. Baik tuan-tuan yang saya hormati, kita sekarang berada dalam Dewan Anwar Mat-Taib. Dewan ini dibina dengan pelbagai benda. Ada yang daripada tak pasir, ada daripada tanah, ada daripada batu, ada daripada simen. Maka masing-masing menjalankan kerjanya masing-masing. Ada yang menjadi bumbung, ada yang menjadi siling, ada yang menjadi dinding, ada yang menjadi tiles. Akhirnya membentuk sebuah bangunan. Bumbung tak boleh cakap, kalau tak ada aku, tak jadi engkau. Dinding tak boleh cakap, masing-masing tak boleh mendakwa. Sedangkan masing-masing itulah sebenarnya bekerja sama. Kalau bumbung saja tertegak, dinding tidak ada, itu orang panggil kemah. Kalau dinding saja ada, bumbung pula tidak ada, itu nama dia rumah terbengkalai.
Kalau dinding ada, bumbung ada, lantai pula tak ada, tiles pula tak ada, nak duduk pun susah, nak apa pun susah. Kalau rumah dah siap, pintu pula tak ada, tingkap pula tak ada, malam-malam tak tidur kita. Kak Som tobat lahum tak tidur. Sebab pintu tenganga, tingkap tenganga, macam mana dia nak tidur? Maka pintu ada kerjanya, tingkap ada kerjanya, siling ada kerjanya. Semua dah ada. Tingkap, pintu, siling, semua dah siap. Tengok-tengok elektrik tak ada. Tak ada pula elektrik, kipas panasnya, ya Allah, hangat pijo, kata kita. Tak boleh juga masuk. Kenapa tak masuk? Meter tak ada, kata dia. Meter elektrik dah ada dah, air pula kosong. Buka paip sampai tercabut kepala paip, air tak keluar-keluar. Pun tak ada orang duduk, tuan-tuan. Akhirnya dia tak membentuk sebuah rumah, dia tak membentuk sebuah bangunan. Begitulah kita. Pemikiran macam-macam, tinggi rendah macam-macam, warna kulit macam-macam, bahasa macam-macam, pekerjaan pun macam-macam, keturunan pun macam-macam, kelulusan pun macam-macam, bentuk badan pun macam-macam, genggam penumbuk dia pun macam-macam. Maka macam-macam inilah apabila digabungkan sekali dia menjadi kuat. Itulah nama dia bersatu. Bersatu bercerai roboh, macam mana? Bersatu teguh. Bersatu teguh, bercerai roboh, tuan-tuan. Kita tak boleh jadi sama semua. Macam tangan kita, jari kita ni, tuan-tuan. Saiz tak sama, panjang pun tak sama. Tetapi apabila digenggamkan bersama-sama, dia jadi penumbuk. Kan sama. Tak sama jari kita, bila dikuncupkan, boleh ambil nasi, boleh bola mulut, sama pula dia. Tak sama tangan, tetapi kalau bekerja sama, akhirnya boleh memegang. Cukup kuat mikrofon ni, tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak, hutan yang begitu tebal, boleh dirobohkan hutan, ditebangkan hutan, diterangkan hutan tadi, dengan genggaman-genggaman orang yang pegang kapak, yang pegang gergaji, habis jadi terang hutan tadi. Daripada hutan jadi bangunan sekarang. Begitulah dengan bangunan ini. Apabila bata tu disusun menggunakan jari-jari ni, tuan-tuan, yang tak sama ni bila disusun, akhirnya dia jadi sama, dan yang sama itulah membentuknya. Jadi ketidaksamaan kita itu merupakan suatu rahmat daripada Allah. Gabungkan yang tidak sama itu, dia akan jadi kuat. Jangan tuan-tuan nak samakan. Apalah jari ini tak sama. Tak adil betul lah, tak sama tinggi, rendah, pandai, pendek. Tuan-tuan balik rumah ambil kapak, potong jari tu. Pam, kan sama, adil. Cuba makan nasi. Tuan-tuan tak boleh makan nasi. Tuan-tuan kena sodok, timbang, baru boleh, tuan-tuan. Nak bawa kereta pun tak boleh. Nak sikat rambut pun tak boleh. Nak berus gigi pun tak boleh. Kalau jari kita, Allah jadikan sama siap-siap dah. Jadi, hormatilah apa perbezaan pendapat. Hormatilah pandangan orang. Hormatilah siapa pun dia. Dia ada sumbangan untuk agama kita. Cuma, gunakan kebijaksanaan. Macam mana nak menggembelingkan mereka supaya bersatu. Akhirnya kita menjadi teguh. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Terima kasih. Yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Majlis ilmu taman syurga. Jangan tidur, bukalah mata. Marilah dengar mutiara kata, kalau tertidur tanda dah tak lama. Tak maaf. Dari mana datangnya bahagia bila rindu rasa nak berjumpa? Dari mana datangnya kecewa? Bahagia di dunia, sengsara di neraka. Wal'iyazubillahi min zalik. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berpindah kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar. Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 103. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maaf, surah Al-Anfal ayat 63. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dalam ayat ini Allah sebut merujuk kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin kerana bersatunya di bawah panji iman, di bawah kesatuan hati, kesatuan tekad dan cita-cita. Lalu apakah pandangan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz mengenai kaitan dengan tajuk kita pada malam ini? Falyatafaddal yang bahagia Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih pada pengacara majlis forum Da'i Ahmad hafizakallah yang berusaha, salah seorang murabbi umat di Malaysia, Al-Fadil Al-Muhtaram Datuk Ustaz Kazim bin Ilyas Al-Hafiz hafizahullah. Seterusnya yang berada di belakang Ustaz Kazim untuk menjaga, membangunkan dan juga menyelia sehingga hari ini Pusat Pendidikan Al-Barakah. Semoga ia dijaga oleh Allah sampai kiamat, diridai dan dimudahkan semua urusan mereka yang ada di dalam ni, insya-Allah. Saya bukan kali pertama datang ke sini. Ini dah kali yang ke-3 kalau tak silap. Banyak kali dah makan nasi dengan Ustaz. Tadi pun sampai-sampai nasi juga. Selalunya tak minat sekap ni Ustaz. Mereka angkat sekap. Ikan sekap lah. Bukan sebab hak sekap 10,000 1,000 tu. Tapi bila makan tadi, sekap sini sekap liak lah. Saya rasa sekap liak sebab manis. Wallahu alam. Ustaz pun panjang. Maksudnya dia tak jamu Ustaz. Mana saya tak makan lah tu. Ya. Bila manis tu, alhamdulillah lah, makanlah. Terima kasih kepada yang sedia masak tadi ni. Terima kasih. Ayat yang pengurusi baca tadi ni daripada surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yuridu an yakhda'uk. Sekiranya mereka ingin menipu dan memerangi kamu, wahai Muhammad. Kaf di situ dhamir. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Sekiranya mereka ingin membohong kamu wahai Muhammad, memerangi kamu wahai Muhammad, mengusir kamu wahai Muhammad, tidak mempercayai kamu wahai Muhammad, fa inna hasbakallah, maka cukuplah bagi kamu Allah. Fa inna hasbakallah, tuan-tuan ambil malam ni satu tu je, sampai dalam syurga insya-Allah. Fa inna hasbakallah, maka kita amal tiap-tiap hari, hasbunallah wa ni'mal wakil. Waktu Nabi naik gua Thur lebih kurang 3 jam. Ustaz naik lagi, Ustaz sampai lagi. Saya tak naik lagi Ustaz, koman. Sebab pi banyak kali, tiap-tiap kali sampai di kaki gunung, depa kata 2 jam, 3 jam, tak jadi. Sebab tinggi, tuan. Ustaz Kazim sampai dah, masya-Allah. Memang zu himmah aliyah, Arab kata, seorang yang berjiwa dan berazam tinggi. Ustaz Kazim, insya-Allah. Masa muda dululah.
Tua-tua dia tak larat dah. Bagi orang lain pula lah. Ingat naik hak lah ni. Saya tarik balik pujian tadi ni. Lagi saya puji lain. Lah, tua-tua ni lah naik gunung hak rendah-rendah sudah lah. Betul. Sebab pi Mekah Madinah ni bila kita nak pi satu tempat yang jauh, kita berasa rugi sekali kita lepas semayang di Masjid Haram. Kalau Gua Hira tak tinggi, saya naik rendah aja. Naik turun boleh sempat lagi Zuhur dan solat di Masjid Haram. Kalau Gua Thur dia akan terlepas sebab 3 jam. Nabi naik Gua Thur, Abu Bakar ibn Abi Quhafah, Abdullah ibn Abi Bakar. Kemudian gua hak tinggi itu yang hantar makanan perempuan. Juga ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar, mulia ahli keluarga Sayyidina Abu Bakar. Semua tolong dakwah dan tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Sayyidina Abu Bakar pergi hantar makanan, bukan 30 minit nak daki itu, dan dia hantar makanan petang lepas asar atau maghrib. Tuan-tuan, siapa nak naik gunung tu? Perempuan, umur waktu tu belum 15. Asma adalah kakak Sayyidatuna Aisyah, tapi mak lain-lain. Asma binti Abu Bakar, dialah yang naik tiap-tiap hari selama 3 hari. Masya Allah. Quraisy naik juga gunung yang tinggi itu menggunakan kemahiran menjejak tapak. Dia panggil dalam bahasa Arab ilmu qiyafah. Orang Arab dulu dia tengok tapak, dia tahu laki atau perempuan di padang pasir. Dia tengok tapak, dia tahu unta Madinah atau unta Mekah. Ilmu tu antara yang mahirnya adalah yang mengejar Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Nama apa? Da'i? Suraqah Ibn Malik Ibn Ju'shum radhiyallahu an. Dia ni pakar daripada Bani Mudlij. Bani Mudlij ni semua pakar qiyafah. Banyak yang pakar. Tuan-tuan, Quraisy, pimpinan Quraisy, menteri-menteri dia ni upah orang sampai jumpa Nabi. Bukan sampai jumpa, sampai jumpa tempat persembunyian. Tapi sebab depan gua tu ada sarang burung, ada sarang labah-labah, dia kata ni lama dah ni, orang tak masuk. Maka mereka berdiri di depan pintu gua. Sayyidina Abu Bakar dah nampak kaki-kaki mereka, kaki-kaki komando-komando yang ikut kumpulan menteri-menteri tadi. Sehingga Abu Bakar kegelisahan ke kanan ke kiri, bukan berjalan. Dia goyang ke kanan, dia golek ke kiri, dia beralih ke kanan, ke depan. Rasulullah tanya, "Ya Abu Bakar, ma bika ya Abu Bakrin?" Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Kenapa ni Abu Bakar, kenapa?" Bisiklah, sebab gua di negara Arab tak banyak. Saya masuk banyak gua negara Arab tak dalam, bukan tak banyak. Dia tak sampai ke dalam. Kita kalau gua Tempurung, nu dia sampai sana tu, siap sungai lagi. Dalam tu ada anak sungai lah, apalah. Gua negara Arab ni dia sikit-sikit lah. Macam gua Hira, gua Thur, di Jordan saya masuk dah. Gua dia di Syria. Dia sikit-sikit je gua dia. Bila Abu Bakar dan Rasulullah nampak kaki ni, Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, kalau seorang je tunduk, nampak muka kita dua-dua orang." Sebab tu Abu Bakar gelisah. Tetapi Rasulullah tenang aja. Rasulullah kata, "Wahai Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma?" Kenapa kamu menyangka kita hanya berdua dalam gua ni, sedangkan Allah bersama kita? Tenang Nabi. Sebab tu waktu dikejar oleh Suraqah dalam jarak yang sekira-kira Suraqah tombak boleh kena Nabi, Suraqah tombak boleh kena Abu Bakar,
Nabi masih berjalan ke depan. Abu Bakar yang disebut oleh Suraqah, dia yang yaltafitu amaman wa wara'an yasaran wa yaminan. Kata Suraqah yang menceritakan, dia kata, aku tengok Abu Bakar yang berpaling ke belakang, kanan dan kiri, dan aku melihat Muhammad masih berjalan ke depan dan membaca sesuatu. Nabi masih wirid, Nabi masih duduk baca Quran. Hak pembunuh duduk di belakang, dekat dah. Apa rahsia Nabi? Fa inna hasbakallah. Masya Allah. Kan Nabi kata kat Abu Bakar, ma dhannuka bithnain, Allahu thalithuhuma. Allah yang paling berkuasa, bagi tahu akal, bagi tahu hati tiap-tiap hari. Bila kita masak, Allah yang melembutkan daging. Allah yang menggerakkan tangan dan kaki aku. Allah yang menggerakkan tangan ini untuk menyuapkan rezeki. Allah yang mencahayakan rumah aku dengan elektrik. Allah yang merezekikan kereta ni. Ajak jiwa, ajak akal. Fa inna hasbakallah. Sebab tu ayat ni, wa in yuridu an yakhda'uk fa inna hasbakallah. Wahai Muhammad, tak payah risau, tak payah takut. Mereka nak dustakan perkataan kamu, mereka nak usir kamu, mereka nak pukul kamu, mereka nak alau kamu. Cukuplah bagi kamu Allah. Perkataan yang sama disebutkan oleh kebanyakan dan kesemua ahli syurga. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam nak tinggalkan Hajar, kan? Nabi Ibrahim daripada Palestin dengan Sayyidatuna Sarah, isteri yang pertama, Sarah, tak ada anak. Umur 80 lebih, dapat anak dengan isteri kedua. 80 lebih. Bukan 12 tahun tau, tunggu. 80 lebih. Sarah mandul alaihassalam. Sampai umur 80, Nabi Ibrahim masih menadah tangan, wahai Allah, kurniakanlah zuriat. Dan dia tahu isteri dia mandul. Subhanallah. Hak ni baru iman para rasul. Dengar kisah iman para rasul. Masya Allah. Bila Allah arahkan bawa isteri kedua dengan anak, baru dapat anak, pergi satu tempat. Tempat tu hari ni namanya Mekah. Sampai di Mekah, perjalanan 2000 km. Saya belajar di Syria, Palestin, Syria, Jordan, Madinah, baru Mekah. 2000 kilo. Kami pergi dulu naik bas. Umrah, alhamdulillah, dekat. Sebab saya Syria, jadi dalam 1000 je. Palestin mungkin 1500, tak sampai 2000 lah, 1500. 1500 km Palestin pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, Allah Ta'ala turun wahyu, tinggal. Bila? Sekarang. Bukan lepas 3 hari. Bukan buat rumah dulu untuk hajar dengan anak kecil ni. Bukan pergi cari ayak dulu ke 5-6 timba. Bukan. Bila? Sekarang. Nabi Ibrahim terus buat turun isteri, buat turun anak, naik kenderaan. Kelipok, apa nama ni? Kelipok ni apa? Boleh orang belah sini faham Ustaz Kazim mulut cakap Kedah selalu. Ustaz dia masuk Kedah, dia masuk ni Perak. Satu orang isteri baru menikah tak sampai 2 tahun, baru dapat anak, tinggal padang pasir. Padang pasir tu bukan pokok, rumput tak ada. Ghairi dhi zar'in, kata ba'dul mufassirin. Sebahagian ulama tafsir kata rumput tak ada. Atas bawah Hajar tengok. Takkan tinggal kami di sini ni, anak kecil. Tak jawab.
Kali kedua hajar bising tak jawab, kali ketiga hajar bising tak jawab. Sayyidina Ibrahim naik kenderaan, dia start, dia nak buh gear 1. Macam mereka lah, saya buat walaupun kenderaan waktu tu mungkin unta, wallahu alam. Bila Sayyidina Ibrahim nak gerak, baru Sayyidina Hajar pegang baju dia. Sayyidina Hajar kata, Allahu amaraka bihadha. Apakah Allah yang arah untuk kamu tinggalkan kami di sini? Waktu tu baru Nabi Ibrahim tengok isteri dia, tengok anak dia, dia kata, Allahumma na'am. Ya, Allah yang arahkan. Bila Allah yang arahkan, isteri yang ada iman, ada ilmu, dia pun jawab, idzan lan yudayyi'ana Allah. Allah tidak akan meninggalkan kami. Boleh jawab tuan-tuan? Jujur saya beritahu, siapa yang boleh jawab di padang pasir, pokok tak ada, setitis air pun tak ada, seorang manusia, bahkan kata para ulama, binatang buas tak lalu di Mekah sebab tidak ada air dan makanan. Binatang buas tak lalu di Mekah waktu tu. Maksudnya mesti mati. Mesti mati. Tapi kebergantungan dengan Allah. Fa inna hasbakallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Huwa allazi ayyadaka bi nasrih. Allah sebut dalam ayat ni lepas tu. Huwa, dia iaitu Allah. Kena ingat, yang mengkayakan kita Allah, yang menggembirakan kita Allah, yang menghantar kesedihan juga Allah, yang menguji kita dengan timbunan wang Allah, yang menarik keuangan daripada kita juga Allah, dengan perancangan Allah dan pengetahuan Allah. Allah tahu setiap inci yang Allah rancang. Allah tahu. Maka bertenang orang beriman ketika dia diuji, dia bersabar, dan ketika dia diberi nikmat, disebut Alhamdulillah. Allah nak bagi tahu ke Nabi, nak ajak kita semua, huwallazi ayyadaka bi nasrihi. Allah yang menolong kamu wahai Muhammad. Itu nombor 1. Duit ringgit tak boleh menyatukan manusia. Tuan-tuan hati-hati. Jangan seronok untuk bagi duit ke orang tiap-tiap minggu dengan harapan nanti dia akan patuh ke aku. Tidak. Tuan-tuan bagi duit kat dia tiap-tiap bulan, satu hari tuan-tuan buat salah, 10 tahun dah bantu dia. Dia boleh tenang tuan-tuan, dia boleh usir tuan-tuan. Ni yang berlaku, yang ni yang kita jumpa. Manusia tuan-tuan. Sekali ya tuan-tuan salah. Yang mencantumkan hati itu, yang membuat ta'lif bainal qulub, mengharmonikan di antara hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Tengok tuan ayat ni, "Ma allafta baina qulubihim." Macam terlepas pandang je ayat ni kita. Seandainya kamu membelanjakan harta sebanyak bumi, bukan emas sebesar meja ni. Emas sebesar meja ni pun dah berjuta-juta harga. Berbelas juta kalau besar meja ni. Emas. Allah Ta'ala kata, kalau kalian belanjakan harta sebanyak bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, kalian takkan dapat mengharmonikan hati di antara dua orang. Akan tetapi Allah, maka nak tautkan hati pasangan di antara seorang suami dan isteri yang bergaduh, seorang abang dan adik yang bergaduh, satu kampung dengan kampung yang bergaduh, yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala cerita dalam ayat ni, huwallazi ayyadaka wa Muhammad. Huwa Allah, dia Allah yang membantu kamu, binasrihi, dengan bantuan daripadanya, wabil mu'minin. Ada berapa pusingan ni? 2 saja. Saya tambah lagi. Boleh tak nak? Okay.
Boleh. Saya beralah tak apa. Datuk daripada saya sekolah rendah, beliau berkuliah. Daripada saya sekolah rendah, kenal dah. Hari ni duduk sebelah ni kira tak apa beradab ni. Lepas tu saya ke belakang sikit tuan, betul ni. Daripada sekolah rendah. Subhanallah. Kemudian selepas Allah SWT yang berkuasa untuk mengikat hati manusia, Allah, antara strategi yang Nabi buat bila sampai ke Madinah, Nabi orang luar, Nabi orang Mekah, pi negara orang, sampai di Madinah, antara yang Nabi buat, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin Ansar, Nabi pilih Muhajirin Ansar. Paling masyhur Abdul Rahman ibn Auf dengan Sa'd bin Rabi'. Salmanul Farisi dengan Abu Darda. Itu antara yang masyhur lah. Nabi mempersaudarakan. Jadi dua beradik, maksud ni mempersaudarakan ni, jadi dua beradik, jadi macam dua beradik. Satu Muhajirin, satu Ansar, satu Muhajirin, satu Ansar. Ini strategi. Selaku seorang manusia, Nabi bukan saja mohon dengan Allah, bukan saja bertawakal, Nabi mengambil asbab. Nabi satukan. Jutawan Mekah Abdul Rahman ibn Auf, Nabi satukan dengan jutawan Madinah Sa'd bin Rabi'. Bila Nabi persaudarakan dua orang ni, Sa'ad datang kepada Abdul Rahman, dia kata, ya Abdul Rahman, seluruh penduduk Madinah tahu ana aktsaruhum amwalan. Qad alimatil ansar ana aktsaruhum amwalan. Wahai Abdul Rahman, semua orang Madinah tahu aku paling kaya dalam Madinah. Wahai Abdul Rahman, separuh kekayaan aku untuk kamu. Subhanallah. 15 tahun yang lepas saya baca maklumat ni, belajar 15 tahun yang lepas, sampai malam ni saya tak akan mampu buat apa yang disebutkan oleh Sa'ad ibn Rabi' ini. Tuan-tuan, separuh. Kalau ada 8 gelang, 4 bagi kat dia. Kita dandam bayang. Hak kecil ada 2 je, alamak. 6 besar. Kereta kalau Ustaz Kazim ada 6 contoh, 3 kena bagi kat saya. Larat ke? Jawab Ahmad tengok. Kereta saya beratus. Kereta mainan tu, nak separuh pun tak apa. Yang tu jawapan selamat lah. Hak betul tu, hak saya sebut tu. Ini contoh lah, saya tak tahu. Wallahualam, contoh. Subhanallah. Separuh. Sebahagian kita dalam bank dia ada 80,000. Bagi 40,000. Bagi 40,000. Sebahagian kita dalam dewan ni, dalam bank dia ada 300,000. Bagi 150,000. Tuan-tuan, paling kaya di Madinah, takkan ada 100,000? Ni apa, Manjung lah sini apa? Manjui. Ni yang paling kaya dalam Manjui ni, dalam akaun bank 100,000 ke? Kan? Banyak. Nabi tautkan hati mereka. Ini antara strategi yang Nabi buat. Sebelum itu, diisikan penuh di dalam jiwa mereka iman kepada Allah, percaya ada akhirat, ada timbangan satu hari nanti. Yang ni yang Nabi terapkan. Sebelum Nabi sampai Madinah, Nabi di Mekah, Nabi hantar para pendakwah di kalangan sahabat Muhajirin, antaranya Mus'ab bin Umair, antaranya Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta tu, menjadi pendakwah daripada Muhajirin pi ke Madinah. Hampir 500 orang sebelum Nabi sampai dah masuk Islam. Ansar di Madinah. Kesemua mereka diisi iman dulu. Percaya ada Allah, percaya Allah berkuasa,
percaya ada akhirat, kehidupan yang kekal. Kemudian baru datang strategi-strategi yang lain. Maka saya rasa yang tu untuk pusingan yang pertama ni semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair jazak yang bahagia Ustaz, fadhil Ustaz. Baik, kita berpindah kepada yang berbahagia Datuk. Tak ada pantun? Pantun. Tak ada Lagu ada Datuk. Oh lagu, lagu. Rindu itu adalah anugerah dari Allah. Insan yang berhati nurani punya rasa rindu. Boleh sambung? Rindu pada kedamaian, rindu pada ketenangan. Kalau tak tahu tengok kat Google, dia punya lirik ya. Sambung. Rindukan kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Orang-orang bertakwa rindu akan kebenaran, kejujuran dan keikhlasan, keredaan Tuhannya. Sambung Datuk. Lupa lirik. Orang mukmin merindukan anak-anak yang soleh, Istri-istri yang soleh. Istri-istri tu banyak Yang tu ingat? keluarga bahagia. Allah tak ikut. Allah ikut cucu. Para pencinta kebenaran rindukan suasana masyarakat yang terjalin aman dan sejahtera. Merindukan tertegaknya kalimah Allah di muka bumi dan dalam merindukan keampunan Tuhannya. Wallahu a'lam. Datuk. Cukup. Cukup. Lagi. Nafas cukup? Nafas macam tak cukup Datuk. Baik tuan-puan dirahmati Allah, kita berpindah kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Wa'tasimu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita orang yang beriman berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Silakan yang bagi Datuk. Terima kasih Ustaz Ahmad, terima kasih yang mulia Ustaz Wadi. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Kalau kita lihat di dalam surah Ibrahim ayat 1, Allah Ta'ala sebut Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaik. Ini sebuah kitab yang diturunkannya kepada kamu. Litukhrijan nas, supaya mengeluarkan manusia minaz zulumat, daripada kegelapan, ila nur biizni rabbihim, dengan daripada kegelapan menuju ke cahaya dengan izin daripada Tuhan mereka. Untuk apa? Ila siratil azizil hamid, supaya mereka itu menuju kepada jalan Allah, Tuhan yang maha perkasa, yang maha gagah lagi, yang maha terpuji. Baik, tuan-tuan, di luar sana nun gelap di luar. Dalam dewan kita cerah sikit.
Begitulah apabila kita ada Quran, tak mengikut Quran, gelap. Gelap tuan-tuan. Kalau kita rasa kita cerah, ada hidayah dengan sebab meninggalkan Al-Quran, cerahnya itu adalah cerah yang sesat tuan-tuan. Ayat 2, ayat 3 dalam surah Ibrahim ini dia sebut fi dhalalin ba'id. Orang yang tak mengikut Quran ni tuan-tuan berada dalam keadaan sesat yang jauh. Dahlah sesat, jauh pula. Maka banyaklah manusia hari ini bercakap tentang wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dia suruh kita berpegang teguh. Berpegang teguh atas apa? Bersatu atas apa? Ada orang yang ajak bersatu atas parti politik. Tiap-tiap tahun bergaduh. Tak baik-baik juga apa? Bergaduh siang malam. 5 tahun sekali bergaduh. Saya ada wakil rakyat, tak ada aja bergaduh. Lihat. Maka tak jadi aman juga. Ada orang yang ajak bersatu atas nama kesatuan dunia. Sebab itu sekarang ada undang-undang yang mengajak supaya semua jadi satu. Lesen kenderaan seluruh dunia jadi satu. Undang-undang sukan semua jadi satu. Cuba tuan-tuan tengok badminton. Undang-undang badminton. Main di Malaysia, main di All England, main di London ke manakah, undang-undang dia satu. Main bola sepak, Piala Dunia ke, Piala Asia ke, Piala Malaysia ke, undang-undang dia satu. Maka nak dibuat satu keseragaman satu dunia. Menunjukkan bahawa kita ini bersatu. Soalan dia, adakah persatuan itu, penyatuan itu berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW atau tidak? Kalau tidak mengikut jalan yang dibawa oleh Nabi, jalan yang diajar oleh Nabi, jalan yang diturunkan kepada kita Quran, maka tidak ada kesatuan, tidak ada penyatuan, tidak ada cerah melainkan gelap, kata Allah. Zulumat. Orang kita sebut gelap gelita. Kalau belah batu kurau, belah baling tu, dia sebut gelap gelimat. Oh, gelap gelimat, gelap nak mapuh dia kata. Maknanya tak nampak langsung tu, gelap nak mapuh nama dia. Dah lah gelap nak mapuh pula. Mana orang gerik dia faham. Orang baling, orang Kalang Hulu, orang batu kurau dia faham gelap nak mapuh. Tuan-tuan, berapa banyak kita hari ini berada pada jalan gelap sebenarnya, tapi kita perasan kita cerah. Kita berada pada jalan yang betul. Tadi Ustaz Wadi sebut tentang dia pergi buat umrah, haji dan sebagainya. Dan tuan-tuan depan saya ni pun 80% dah pergi dah ke Baitullahil Haram. Pergi tengok Kaabah, duduk dalam Masjidil Haram. 80% dah. Nabi sebut di antara Baitullahil Haram, Baitullahil Haram di Makkah itu adalah setentang dengan Baitul Ma'mur di langit. Kalau kata jatuh Baitul Ma'mur tu ke dunia, tepat kena kepada Kaabah. Tepatnya tuan-tuan. Di sini manusia tawaf, di atas langit Baitul Ma'mur malaikat duk tawaf. Maka kita pun belajar bahawa bumi itu berputar. Kita pun belajar bahawa bumi itu bergerak, berpusing. Kalau dah pusing, di mana Baitul Ma'mur? Kalau jatuhlah Baitul Ma'mur tu tepat jatuh atas Kaabah atau jatuh atas Katsum. Tuan-tuan faham? Berapa banyak hari ini yang kita buat penyatuan ilmu, tapi ilmu yang tidak bersandar kepada Al-Quran, ilmu yang kita dapat tu ialah gelap. Sebab tu manusia berada dalam keadaan raba-raba, teraba-raba. Dia duk selongkar, duk mencari. Tapi tak jumpa. Tapi dia kata bahawa apa yang dia cakap itu adalah benar. Maka setiap hari dia berjalan, dia kaji dan dia buat cerita bahawa manusia boleh hidup di bulan. Maka diajar kepada satu dunia, manusia boleh pindah ke bulan, boleh duduk di bulan. Maka ada orang yang beli tanah lot di bulan. Jutawan India beli tanah lot hadiah pada isteri dia. Tanah di bulan, Ustaz Ahmad. Agak-agak bila nak buat rumah lot situ?
Dalam Quran sebut surah Taha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dijadikan, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Allah kata ke dalam tanah kamu akan dimasuk. Dia tak sebut di bulan. Bila kita pegang kepada Quran, kita dapat tahu bahawa manusia tidak boleh hidup di bulan, apatah lagi di planet Marikh. Tapi kita hari ini diajar, ingat, semua orang kena ajar bahawa ini adalah benda yang boleh berlaku. Kita akan pindah ke bulan. Padahal kita berada dalam kegelapan, meraba-raba. Macam mana aku nak pindah ke bulan? Macam mana aku nak pindah ke bulan? Nanti kalau aku duduk di bulan, kiblat belah mana? Dia duduk mula meraba dah. Padahal dia rasa dia terang lah. Dia boleh duduk di bulan. Manusia boleh pindah. Maka dia pun tanya, nanti kalau duduk di bulan, kiblat belah mana? Saya kata naik atas bulan dulu, dah sampai baru telefon. Nanti kita bagi tahu kiblat belah mana. Apa yang susah? Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu baliklah kepada Al-Quran. Termasuklah di dalam perpaduan. Termasuklah di dalam menyebut tentang bersatu, teguh, bercerai roboh ni. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la tabdila li khalqillah. Tidak akan bertukar. La tabdil, tak akan bertukar apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah jadikan laki, Allah jadikan perempuan. Laki dan perempuan ni, inilah sampai kiamatnya. Min zakarin wa untha. Dia takkan ada pula. Selepas ini dia akan naik. Daripada laki-laki dia akan naik satu tahap lagi. Dia ada jenis dia. Ada lagi. Tak tuan-tuan. Mengandung je isteri kita, dua je. Sama ada laki atau perempuan. Agak-agak anak kamu apa lahir nanti? Tak tahu. Rimau pun boleh, singa boleh, tak tahu. Takkan jadi tuan-tuan. Dia takkan jadi itu tu. Sebab itu hari ini manusia cuba disogokkan dengan penyatuan ilmu. Manusia asalnya daripada beruk. Asal daripada beruk. Jalan 4 kaki ni. Ini asal kita. Kemudian selepas itu dia mula bertukar. Badan dia bongkok sikit. Cuma tangan tak pijak tanah. Kaki je. Cuba bongkok lagi. Evolusi yang ketiga, badan dia tegak. Evolusi yang keempat, bulu dah tak ada. Tinggal kepala je ada bulu. Maka yang kelima dia mula jadi orang. Itu nama dia evolusi manusia. Daripada beruk jadi orang. Habis tu orang tak evolusi dah. Lepas orang jadi apa pula? Dia kata stop tang situ ya. Oi, mana boleh macam itu? Kalau dah kata evolusi, dia akan terus bergerak. Tapi manusia dia akan stop, tetap di situ. Masa bila ya manusia daripada beruk? Kalau saya sebut pada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak cucu beruk, marilah kita bersatu padu. Sebab kita keturunan beruk. Semua baling kat kita ustaz, kita lari ke belakang. Tapi kalau saya sebut anak-anak cucu Adam, tak ada siapa marah. Jadi sebab itu tuan-tuan, selagi mana kita hari ini mengambil sesuatu yang lain daripada Al-Quran, maka kita berada dalam kegelapan. Penyatuan ekonomi, ambil daripada sistem riba, takkan menghasilkan penyatuan yang hebat di dalam ekonomi. Sebab itu manusia bergaduh dalam banyak negara. Sebab apa? Ketidakadilan dalam pembahagian harta, dalam pembahagian ekonomi. Berlaku penindasan dan sebagainya. Sebab engkau mengambil riba, engkau menghalalkan riba, sedangkan benda itu diharamkan dalam Al-Quran. Ada orang yang menjadikan bahawa sukan itu sebagai lambang penyatuan. Inilah dia semangat sukan. Lalah dengan referee kena kejut satu stadium. Dibakarnya stadium. Pasal apa? Bergaduh, berebut. Bergaduh pasal apa? Kena kad merah, bertumbuk tuan-tuan. Hampir berperang. Pasal apa? Pasal sukan. Ada orang yang mengatakan bahawa kita bernyatukan dengan perpaduan demokrasi misalnya. Berapa banyak negara yang bergaduh, tunjuk perasaan runtuh-meruntuh di antara rakyat dengan rakyat. Pasal apa? Kerana penyatuan yang bukan didasarkan kepada tali Allah. Sebab itu ayat yang Ustaz Ahmad bacakan tadi. Wa'tasimu bihablillah. Dan berpegang teguhlah kamu, bersatu padulah kamu pada tali Allah. Bila kita berpegang pada tali Allah tuan-tuan, kita jadi satu yang kuat.
Satu akidah. Maka bila satu akidah, engkau apa pun tak apa. Engkau nak jadi imam. Engkau orang mana? Bangladesh. Tak apa. Aku orang Malaysia duduk di belakang. Tak jadi masalah. Tak jadi apa. Engkau orang Arab jadi imam. Aku jadi makmum. Orang Melayu jadi imam. Tak jadi masalah apa. Walaupun perbezaan mazhab. Walaupun perbezaan mazhab ada 4. Tak jadi gaduh kita. Sebab apa? Sebab akidahnya sama. Ini dia penyatuan agama. Tapi hari ini tuan-tuan, penyatuan akidah pun tak mau ikut, penyatuan fiqah pun tak mau ikut, penyatuan akhlak pun tak mau ikut. Kita tak bawa penyatuan yang wujud berapa lama dah di tanah Melayu ni. Di tanah Melayu ni tak pernah kita dengar bergaduh Melayu sama Melayu. Sejak daripada kita lahir sampai sekarang. Tahun 50-an ke, 30-an ke, 40-an. Pernah tuan-tuan tengok Melayu dengan Melayu ke tu? Mak Kilau tu bergaduh dengan British. Dia tak bergaduh tuan-tuan. Tapi bibit-bibit perpecahan kita dah mula berlaku. Bila penyatuan yang berasaskan kepada 3 tadi, akidah, syariat dan akhlak, mula keluar daripada apa yang kita bawa, yang ulama-ulama kita bawa. Maka hari ini dah mula bergaduh dah. Tuan-tuan tengok orang cium tangan Ustaz Wadi. Saya tengok ada yang cium tangan ni. Masya Allah, subhanallah. Ni adik-adik kita ni. Jumpa Ustaz je. Yang ni saya ceramah di Kedah, Ustaz. Pilang Kawi. Mereka bawa masuk kereta kabel. Naik kereta kabel melawat 3D, 4D punya museum. Tengah duk tengok gambar tu. Datang orang. Loh, Ustaz Kazim. Hai, Ustaz Kazim ni. Dia panggil isteri dia. Loh, Ustaz Kazim tengok TV. Ya Allah, hai, mai tengok Ustaz ni. Mai anak dia tuan-tuan. Oi, anak jenis tak OKU. Jenis OKU tu. Hak keras. Ustaz Kazim. Oh, sudah bentar ni. Ailio duk meleleh. Salam Ustaz, salam. Saya pun suar tangan. Saya tak kata apa, tak apa. Batal wuduk nak batal apa. Dia jantan. Kejadah apa batal. Saya pun suar tangan. Meleleh ni Ailio ni. Adakah saya tarik tangan? Adakah saya sapu? Adakah saya geli? Tak. Sebab Ailio tak najis. Mai adik dia. Tak Azim. Pasal tangan saya tak apa. Sebab apa yang saya relax? Sebab saya tengok ramai lagi yang nak bersalam lepas tu. Hak jenis-jenis ni. Alhamdulillah. Kering cepat. Hak benar faham. Tak faham. Subhanallah. Kita ni nak salam pun takut. Sedangkan salam tu salah satu cara bersatu. Cara penyatuan. Salam. Ifsya'us salam. Sebarkan salam. Jabat salam dan sebagainya. Tuan-tuan cuba tengok hari ni. Bila sebut bersalam macam tu, ada ustaz kata tak boleh. Nabi enggak ada itu salam itu. Enggak ada. Oh, sudah tuan-tuan. Enggak ada itu. Bersalam tunduk-tunduk tu enggak ada itu. Enggak ada itu. Bid'ah itu. Oh, sudah tuan-tuan. Takkan bersalam pun jadi salah. Hari ni pakai tak salam. Kulub jangan duduk salam. Kulub. Duduk diam-diam tu. Kulub mana tu. Tak Azlan tu. Duduk diam-diam. Azlan duduk diam-diam. Oh, boleh tak kita warning dekat dia macam tu? Tak boleh. Oh, Azlan kalau dia salah, Ustaz. Enggak ada itu goyang-goyang itu. Oh, sudah tuan-tuan. Akhirnya orang nak bersalam jadi takut. Nak bersalam lepas asar jadi takut. Perpaduan dah hilang. Dulu-dulu orang kita nak bagi bersatu, dia tengok 2 orang bergaduh, tapi dua-dua main masjid. Macam mana nak bagi baik mereka ni? Lepas-lepas mayang, zikir apa semua. Sallallahu ala Muhammad. Itu tujuan tu. Hujung sana pusing. Tujuan dia ialah bersalam supaya sambung silaturahim. Datang ustaz sekarang, enggak ada itu. Nabi enggak buat itu tu. Sudah tuan-tuan. Tujuan dia ialah untuk eratkan silaturahim. Wa at'imut ta'am. Dia bagi makan. Orang Melayu adalah orang yang penuh dengan bagi makan. Malam ni pun kita sedia makan. Kompom tak cukup. Jadi siapa yang faham pada Ustaz Wadi sebut tadi, kalau orang kaya tadi bagi separuh harta dia pada Abdul Rahman, tuan-tuan yang mana dapat nasi tak apalah, bagi kat hang lah, aku tak apa. Tu kesan daripada ceramah malam ni. Kak Zah, ambil nasi Kak Zah. Kak Zah ambil lah, Ustazah tak dapat, ambil Ustazah. Ustazah pun lah, hang tak dapat, ambil Ustazah punya. Lalas semua tak dapat, balik gitu ya. Jangan buat kerja tu belak lah.
Mana ada tu rezeki, yang mana tak ada, selera ustaz, kedai ustaz. Kedai tom yang sepah habis beli lah. Tuan-tuan, sebab itu orang Melayu dia rajin buat kenduri. Tujuan dia apa? Mai kumpul ramai-ramai baca doa, nak bersalam balik sekali lagi, confirm bersalam dengan tuan rumah. Bersalam dengan orang ahli-ahli kenduri. Tak secara langsung tuan-tuan. Yang mana malu, yang mana bertekak kemarin, yang mana tak tegak 2 hari, dia bersalam dengan cara yang simple. Okey, minta maaf. Aku doakan hang selamatlah pergi umrah pagi balik. Minta maaf lah, kosong-kosong mak lah. Silap apa-apa saya pun kosong-kosong tu haji, minta maaf. Kan senang. Salah satu caranya ialah bagi makan. Tapi hari ini semua bid'ah. Kenduri ini bid'ah, kenduri ini bid'ah, kenduri ini bid'ah. Sudah tuan-tuan. Yang paling seronok tegah pula tu. Enggak ada itu. Nabi enggak ada buat itu. Enggak ada itu tuan-tuan. Oh, enggak ada. Aku sepak tak lagi ni tuan. Semuanya enggak ada. Tujuan dia ialah untuk menyambung silaturahim wa at'imut ta'am. Salah satu caranya ialah memberi makan. Dengan memberi makan itu menjinakkan hati orang. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita buat perpaduan ini mengikut kepada Al-Quran, insya-Allah aman kita tuan-tuan. Cuma saya takut bibit-bibit tak berapa nak aman ni dah mari dah. Yang ni kata tak boleh, yang ni kata bid'ah, yang ni kata haram, yang ni kata masuk neraka, yang ni kata Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Kena faham betul-betul tuan-tuan, dalam fiqh ada 5. Haram, wajib, makruh, harus, sunat. Dia tak ada yang 5, Nabi tak buat. Yang pertama wajib. Apa hukum ini? Apa hukum pakai serban? Haram? Tak. Dia ada hukum. Apa hukum pakai kot? Ni blazer ni. Haram? Mana? Haram bukan sutra. Tak menyerupai perempuan pun baju ni Oh, kalau gitu harus. Tapi ustaz menutup aurat ni ustaz, dapat pahala pula dengan menutup aurat. Tapi ustaz, Nabi tak pernah pakai baju kot. Astaghfirullahalazim. Itulah namanya harus. Walaupun Nabi tak buat, tapi tak bercanggah dengan syarak, namanya apa? Hukumnya harus. Yang kau nak kata haram tu kejadah apa? Akhirnya kau membawa perpecahan. Sedangkan Nabi membawa perpaduan dan penyatuan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, balik kepada surah Ibrahim ayat 1. Selagi mana kita tidak berpandu kepada Al-Quran, tidak berpandu kepada ajaran Islam, kamu ajaklah macam mana pun nak bersatu, dia takkan bersatu. Dia akan kuat sementara, dan akan dia berkecai di tengah jalan. Sebab kita tidak berpegang pada tali Allah, Al-Quran, tali Allah, hadis-hadis yang diajar kepada kita oleh Nabi SAW. Selamat, ada satu lagu lagi. Tapi susah, Mat. Kita ni, kan, nak dengar ceramah pun susah. Dema ni dah tahu panggil Ustaz Wadi, buatlah dekat Padang. Buatlah dewan ni, berapa ratus orang boleh muat. Susah betul. Okey. Kemudian tengah-tengah dengar ceramah pula, ada pula anak-anak menangis. Dia tahu budak tahu apa-apa. Nampak tuan-tuan? Aduh. Sabarlah tuan-tuan. Tengok pula yang duduk atas ni pula. Dia tengok yang di bawah. Dia tu seronok ada kerusi. Boleh menyandar. Aku ni tak ada kerusi, selengah pinggang. Dia tengok pula yang menyandar kat dinding. Seronok buat tu nyandar dinding. Relax tuan-tuan. Nak buat macam mana tuan-tuan? Itulah rezeki kita. Yang penting kita mencari wa an a'mal salihan tardahu. Kita mencari keredaan Allah. Ustaz Ahmad, biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mau sedar. Ustaz Wadi sebelah kita ni macam-macam skru dalam badan dia. Macam-macam besi dalam badan dia. Aksiden teruk tuan-tuan. Okey. Yang saya ni pula tu saya cerita lah tuan-tuan. Kalau tak sihat tu, Ustaz Kazim lah. Sampai semua orang jumpa saya, Ustaz sihat, Ustaz sihat.
Tak pernah orang tanya saya soalan yang lain. Ustaz sihat, pada hak tanya tu lagi teruk pada saya. Saya jumpa dekat Seremban tu, stroke. Begini duduk kat RNR. Ustaz sihat lah. Sihat. Yang tak sihat abang. Abang sakit apa? Stroke. Apa? Stroke. Oh, stroke. Dia pula sibuk dengan saya. Ustaz sihat. Patut saya tanya dia. Biarlah susah sikit duduk macam ini. Biarlah susah sikit mereka ni duduk hafal Quran. Janji aku senang di akhirat. Biarlah susah sikit dukung anak-anak menangis, mengandung dan sebagainya. Asyik senang di akhirat. Biarlah susah sikit perjuangkan Islam. Asalkan senang di akhirat. Itulah tuan-tuan nama dia jihad pada jalan Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bagi Datuk. Dari mana datangnya cinta? Cik jawab. Dari Melaka pergi Johor. Macam dah tahu dah skrip dia. Dari mana datangnya cinta? Dari Johor turun ke Melaka. Dari mana datangnya kecewa? Bila dah berjumpa rupa-rupanya tak ada. Salah. Minta maaf. Lupakan pantun. Kita teruskan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz. Tak maaf Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Di antara punca perpecahan umat ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tasabbat ummati saqatat min ainillah. Kita tak dapat pertolongan Allah, maka kita takkan bersatu. Punca dia salah satu tasabbat. Kerana apa? Caci mencaci. Mungkin yang bahagia Ustaz boleh kongsikan pandangan tersebut. Silakan bahagia Ustaz. Terima kasih kepada Da'i Ahmad atas soalan yang disampaikan, diutarakan tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, Alhamdulillah, kita dalam pusingan yang kedua pada malam ni dan pusingan yang terakhir ni. Tuan-tuan jangan mengharapkan pusingan ketiga pula. Dah 10.30 dah. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam beberapa kali menghadapi detik-detik detik-detik yang sukar dalam berdakwah yang berkaitan dengan kesatuan di kalangan sahabat. Antara cabaran yang paling besar ialah bagaimana Rasulullah nak satukan Aus dan Khazraj di Madinah. Aus Khazraj ni maksudnya semua Ansar. Di Madinah, dua kabilah yang paling besar, Aus dan Khazraj. Mereka berperang ratusan tahun. Ratusan tahun. Sebelum Nabi hijrah, ada beberapa tahun berlaku peperangan Bu'ath di antara Aus dan Khazraj. Perang bunuh, bukan perang lawan mengata dalam Facebook, buat naik status, bukan. Perang di medan perang. Itu cabaran yang sangat besar bila Nabi ke Madinah untuk satukan Aus dan Khazraj ni. Kemudian alhamdulillah Islam menyatukan mereka. Iman menyatukan mereka. Selepas 8 tahun Nabi berhijrah, Nabi pergi ke Mekah, kemudian tawan kota Mekah tanpa berlaku pertumpahan darah. Dia panggil pembukaan kota Mekah. Tahun 8 Nabi pergi dengan 10,000 tentera Islam, tapi tak perang, tak bunuh siapa-siapa. 10,000. Kemudian masuk dan menguasai Mekah.
Fathu Mekah ni berlaku dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kemudian dah habis masuk kota Mekah, Nabi tawan kota Mekah. Bulan Syawal berlaku satu peperangan. Tahun yang sama, sebulan. Ramai yang baru masuk Islam di kalangan penduduk Mekah, antaranya menteri-menteri Mekah yang dulu sangat keras menentang Rasulullah. Antaranya Abu Sufyan masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah. Uyainah ibn Hisn, ramai menteri-menteri kanan ni masuk Islam. Bila Mekah sudah ditawan dengan aman, ada satu kabilah yang kuat, Hawazin nama kabilah ni. Dia nak all out untuk serang Mekah. Dia buat persiapan habis-habisan. Kabilah ni kabilah yang besar, kuat, harta dia banyak. Selepas Mekah, Madinah, dia antara yang terkuat. Dia punya senjata dia pun banyak. Dia buat persiapan nak serang Mekah. Maka Nabi pun ajak orang Mekah bersama dengan 10,000 yang memang Nabi bawa, 2,000 yang baru masuk Islam, menjadikan jumlah keseluruhan 12,000. 12,000. Ramai. Selalu orang Islam ni dalam perang Badar 313 je. Sikit je tapi menang. Kemudian Uhud 1,000. Kemudian tarik diri pula 300, tinggal 700 je Uhud. Lawan 3,000 pun menang. Nabi bawa dalam perang Hunain tahun 8 Hijrah bulan Syawal ni, sebulan selepas pembukaan kota Mekah, Nabi bawa 12,000. Ramai. Pendek cerita, akhirnya menang. Kabilah Hawazin ni kabilah yang kaya, ramai. Dia punya tentera dia ramai. Dan juga kekayaan dia sangat luar biasa. Dia all out bila nak perang, nak menang ni, dia keluarkan semua tentera dia. Dan akhirnya dia kalah. Saya pendekkan cerita Hunain ni. Musuh Islam kalah. Harta tawanan perang banyak. Tawanan perang banyak. Tuan-tuan tengok, saya sebut. Waktu tu tawanan perang di kalangan Sabaya orang. Tawanan perang lebih kurang 4,800 orang. Kalangan wanita dan kanak-kanak. Wanita dan kanak-kanak 4,800 orang. Bukan, yang ni bukan para pejuang ni, bukan musuh-musuh yang tentera. Dia bawa kanak-kanak, orang perempuan 4,800 orang. Jumlah unta yang maksudnya yang ditinggalkan ketika itu, sebab Hawazin dia keluarkan kekayaan dia 24,000 ekor unta. Kita sembelih lembu 60 ekor pun tak tahu nak tambat tang mana dah itu korban. Kan 60 barulah 60. Contohlah ada yang 80 kan. 24,000 tuan. Waktu tu unta yang ditinggalkan. Maksudnya menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Banyak. Kambing 40,000. Macam-macam lah, emas, perak, banyak, sangat banyak. Maka Nabi pun bahagi. Nabi pun bahagi. Selalunya setiap prajurit di kalangan umat Islam ni, tentera Islam yang lelaki-lelaki ni, dia akan mendapat satu sabi, akan satu sabi dan juga 2 ekor unta. Ataupun kalau kambing 10. Adalah pembahagian dia. Kita tak sebutlah yang tu. Nabi pun bahagi. Kemudian bila sampai dekat pemimpin-pemimpin Mekah yang baru masuk Islam, Nabi bagi 100 ekor unta. 100 ekor unta, hari ni seekor 7,000. Tuan-tuan ingat bunyi 100 ekor unta tu, tuan-tuan bayang
30 ekor kambing bukan. Nabi pun bagi dekat Abu Sufyan, Uyainah bin Hisn, berapa orang ni yang pemimpin besar ni Nabi pun bagi. Untuk Nabi ikat hati dia supaya dia tetap dengan Islam, dan itu memang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian-pemberian, dan bahagian zakat pun ada untuk muallaf, orang yang baru masuk Islam. Wal muallafah qulubuhum. Untuk zakat pun ada. Untuk bahagian zakat. Jadi bila berperang ni, harta yang banyak, Rasulullah SAW sebagai Rasul, Nabi pun bagi 100. Nabi lebihkan kepada pemimpin-pemimpin besar ni. Kemudian bagilah. Yang lain dapat sikit. Yang paling sikit dapat Ansar. Ansar maksudnya sahabat-sahabat yang berasal daripada Madinah. Dapat sikit je, 2 ekor macam tu je, unta. Nah, Ansar dapat sikit. Kemudian beberapa orang Ansar yang baru masuk Islam, dia panggil Hudatha Ussin. Beberapa orang Ansar yang baru masuk Islam, mereka pun bunyi. Mereka kata, tuan-tuan, daripada ribu yang ramai tu, beberapa orang saja. Mereka sebut satu perkataan yang sampai ke telinga Nabi, iaitulah ghafarallah li rasulihi. Mereka sembang sama-sama mereka, 3-4 orang ni je, sikit je. Semoga Allah ampunkan Rasulullah. Dia bagi dekat pemimpin-pemimpin Quraisy banyak, wa yatrukuna. Itu dia tinggalkan kita. 3-4 orang ni je, sikit saja, baru masuk Islam. Tapi keluar perkataan tu, kalau kita zaman hari ni 10 kali lebih biadab pun biasa. Kalau hari ni orang sebut kepada para ulama. Tadi sampai kat saya satu video seorang ulama, syekh, tapi daripada pihak hak sana, hak suka bid'ah orang ni, hak suka syirikkan orang, bid'ahkan orang, haram hak perbuatan yang ulama, ibadat yang ulama kita ajak, diharamkan. Ulama daripada kumpulan tu, video sampai tadi, dia bercakap, dia kata beberapa hari lepas ada meninggal satu orang. Tengok muka, dia tunjuk gambar Doktor Al-Alim Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, ulama besar dunia Islam daripada Hadramaut, Yaman. Meninggal beberapa hari lepas. Yang tu ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada Yaman. Doktor, ada PhD, mengarang lebih 80 buah kitab. Fiqhut tahawulat digunakan oleh puluhan universiti di seluruh dunia. Tapi dia ulama kita. Hak Pak Syekh ni dia kata mati dah. Tuan-tuan tengoklah gambar, dia tunjuk gambar Syekh Al-Habib ni, keturunan Rasulullah ni, dah ulama keturunan Nabi. Dia kata dia ni, laki-laki ni pembida'ah, lelaki yang banyak buat bid'ah. Dia kata laki-laki ni bukan orang alim, dia ni buat banyak khurafat, dan dia ni sufi, tasawuf yang tuan-tuan belajar tu, dan dia ni memiliki akidah yang sesat. Dia tunjuk gambar Tuan Syekh tadi. Hak Datuk Kazim sebut tadi, hak kumpulan yang dengan tindakan mereka banyak memecah belahkan umat Islam. Bukan pada menegur benda mungkar, hak benda-benda khilafiyah ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kita tengok video tu, subhanallah. Seolah-olah dia agama lain, kita agama lain. Seolah-olah begitu bila disebut kepada ulama besar kita macam tu, seolah-olah seperti di bahagian agama yang berlainan. Subhanallah. Tu saya selit sikit lah, takut terlupa tu kan. Tadi baru tengok video tu. Sedih lah, sangat sedih. Kumpulan yang sama ni sedang berada di Malaysia dan sedang membiak. Sedang membiak-biak. Nak kenal mereka senang, mereka satu kelompok. Daripada yang paling bawah sampai yang paling atas, satu kelompok tu je.
Jadi bila ada bunyi daripada beberapa orang yang Ansar yang bercakap macam ni, Nabi pun panggil. Nabi kata panggil semua Ansar. Nabi kata panggil semua Ansar. Ansar saja. Macam ni lah, macam malam ni lah tuan-tuan. Nabi kata panggil semua Ansar, duduk di satu tempat, Ansar saja. Maka datang sahabat-sahabat Ansar. Tuan-tuan, sahabat-sahabat Ansar ni hebat. Sangat hebat sebenarnya, sangat hebat. Maka Nabi pun berkhutbah. Nabi kata ada orang lain dalam majlis ni. Sahabat pun tengok tak ada, semua Ansar. Nabi pun berkhutbah. Nabi kata telah sampai di telinga aku satu perkataan, bahawa sekian kalian kata perkataan itu. Maka jawab Ansar yang depan-depan ni, Usaid bin al-Hudhair, Sa'd bin Rabi', Sa'd bin Ubadah, ni semua kibar Ansar yang duduk di depan ni. Dia pun jawab, dia berkata, ammal uqala ya Rasulullah falam yatakallam ahad. Tak ada satu pun di kalangan Ansar yang berakal yang bercakap dengan perkataan itu ya Rasulullah. Yang cakap tu maksudnya baru masuk Islam, tak faham lagi, kira nak komen je. Macam mana baik pun orang tu, dia kira tak kenal juga. Yang ni berlaku dalam masyarakat kita. Kemudian Nabi pun sebut, Nabi kata ya ma'syaral ansar, Rasulullah tuan, Rasulullah. Macam bayang Nabi SAW. Nabi pun kata, wahai orang Ansar semua, bukankah dulu semua kamu tak Islam? Aku datang, aku bawa Islam. Maka Ansar-Ansar ni semua jawab, ya wahai pesuruh Allah. Betul, kami semua dulu tak ada hidayah. Rasulullah bawa hidayah dengan izin Allah. Nabi kata, wahai Ansar, bukankah dulu kalian berpecah teruk, berperang ratusan tahun? Aku datang mempersaudarakan kalian. Ansar kata, ya wahai Rasulullah, dulu kami berperang. Memang Ansar memang orang baik. Yang salah sikit ni, yang ada kumpulan kecil tu. Kemudian Nabi sebut satu persatu, mereka semua mengiyakan apa yang disebut. Kemudian Nabi kata, jawablah wahai Ansar, jawab balik kat aku. Ansar kata, kami semua dah jawab. Itu semua kelebihan daripada Allah dan Rasul. Nabi kata, jawab wahai Ansar apa yang aku sebut tadi. Ya Rasulullah, itu semua kelebihan daripada Allah dan Rasul. Nabi kata, jawab wahai Ansar, wahai Rasulullah, dulu kamu dibuang, kami yang kutip. Ayat mata Nabi mula turun. Nabi kata, wahai Ansar, jawab wahai Rasulullah, dulu kamu tak ada uang, kami yang bagi. Nabi kata, wahai Ansar, jawab wahai Muhammad, dulu semua orang tak percaya kamu di Mekah, kami semua percaya kamu. Ini Nabi, orang kata Nabi nak pujuk Ansar. Sebab Nabi bagi sedikit harta kepada Ansar. Kenapa? Dan kenapa Nabi membanyakkan? Maka Nabi pun kata, wahai Ansar, memang aku bagi lebih harta dunia kepada mereka yang baru masuk Islam, untuk aku mengikat hati mereka dengan Islam. Semoga harta itu boleh membuatkan mereka lebih suka kepada Islam, antara sebab. Ya ma'syaral ansar, Nabi kata, tidakkah kamu reda orang-orang Mekah bawa balik kambing dan lembu dan unta yang banyak? Wa tadhhabuna bi rihalikum bi Rasulillah, tetapi kalian bawa balik ke Madinah tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hampa tak reda ke depa bawa balik kambing dan unta tetapi orang Madinah bawa balik Rasulullah? Mereka pun kata, radina bi Rasulillah, kami semua reda dengan Rasulullah. Semua, berapa ribu Ansar waktu tu semua menangis dengan Rasulullah SAW. Yang ni cara Nabi menyatukan
Nabi selesaikan, Nabi selesai, Nabi panggil, Nabi bercakap, Nabi terangkan kenapa tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Saya rasa yang tu saja untuk pusingan yang kedua ni. Semoga kisah itu bermanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair jazak yang bahagia Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah, kita berada di hujung pertemuan. Moga-moga setiap apa yang telah disampaikan memberi kebaikan dunia akhirat kepada kita. Allah berkati seluruh ahli keluarga kita, diri kita dan harta kita. Terima kasih lagi sekali kita ucapkan kepada yang bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, hafizahullah. Begitu juga yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar, hafizahullah. Moga-moga kita jumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih atas kesetiaan. Terima kasih di atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada minggu hadapan mini forum kita bersama dengan bahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, bersama juga dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Rashidi Jamil, dengan tajuk, insya-Allah kita pilih tajuk pada minggu hadapan, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Ustaz. Ada satu pengumuman. Di belakang sana atas meja ada brosur, ada flyers sekolah saya, iaitu pengambilan pelajar ke Akademi Darul Ifta. Jarang saya buka pengambilan. Pelajar kami baru 40 daripada seluruh Malaysia. Siapa yang ada saudara ke umur 11 laki-laki, 11 sahaja, yang laki-laki layak untuk temu juga lah di sekolah saya sendiri di Sungai Petani, cuma dia punya syarat dia agak ketat sikit, agak ketat. Saya beritahu siap-siap lah kepada semua yang nak ambil kan borang nak ambil flyers tu. Dia masuk umur 11 dan 12 untuk Quran. 2 tahun dia kena habiskan. Sebab 13-14 silibus hadis pula, Mukhtasar Muslim, lebih kurang 2000 hadis dia kena habiskan. Kemudian tafaquh, jadi dia punya silibus dia agak ketat. Kita berharapan dengan Allah untuk menghasilkan pakar lah di situ. Dan setakat ni kita dah ada 40 orang. Yang paling besar tahun 4, tahun 4. Jadi yang berhajat boleh tengok borang di belakang sana, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Wadi. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan seperti biasa Rabu, setiap Rabu 9 malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.